Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Ustazah Mardia binti Mamat. Hari ini saya akan mengajar murid-murid tahun 6. Okey, baiklah, sebelum itu kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tajuk tajwid. Okey, hari ini saya ada sediakan slide untuk kita sama-sama perhatikan. Baik, jom belajar tajwid. Tajuknya Izhar Khalqi. Saya pasti murid-murid semua dah belajar dah mengenai Izhar Khalqi. Tak apa, saya tambah dan ulang semula sekiranya ada di antara murid-murid yang belum ingat sepenuhnya. Okey? Baik. Kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, okey, di akhir PDP kita hari ini, saya berharap sangat murid dapat menyebut kalimah atau ayat yang mengandungi hukum tajwid Izhar Khalqi dengan betul. Dan yang kedua, saya harap murid dapat mengenal pasti contoh kalimah atau ayat yang mempunyai hukum bacaan Izhar Khalqi dengan betul. Okey, kita terus sambung. Okey, apakah itu Izhar Khalqi? Okey, izhar dari segi bahasanya adalah bermaksud nyata dan terang. Zahir kan? Zahir. Zahir. Nyata dan terang. Kita boleh nampak dengan jelas, zahir. Jadi sebenarnya izhar itu adalah perkataan daripada zahir, iaitu jelas. Okey, manakala khalqi pula adalah kerongkong. Mana kerongkong awak? Di sini kerongkong Okey, baik. Izhar khalqi dari segi istilah pula ialah menzahirkan, iaitu menyatakan bunyi, iaitu nun mati ataupun nun sakinah dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf halqi yang 6 itu dengan jelas tanpa dengung. Maksudnya kita sebut apabila nun mati dan tanwin tu dia bertemu dengan huruf-huruf izhar yang 6 tu, apa dia? Nanti sekejap lagi kita pergi Okey, bila dia bertemu dengan huruf-huruf izhar yang 6 itu, maka kita hendaklah membacakan dengan jelas tanpa dengung. Zahir kan? Jelas. Jadi kita kena sebut nun dan tanwin tu dengan jelas, tanpa dengung. Baik. Kita pergi seterusnya, iaitu huruf-huruf izhar khalqi. Inilah huruf-hurufnya, iaitu 6 huruf ni. Bila dia jadi izhar khalqi? Ingat yang tadi apabila nun mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 6 ni. Iaitu apa dia? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Dia ada 6 ni je. Okey, hamzah ni kadang-kadang awak boleh nampak alif. Jadi sama je sebab sebutan dia, huruf dia adalah sama dia punya bunyi. Okey, hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Ini adalah huruf-huruf izhar khalqi. Bila dia jadi izhar khalqi? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ni. Jelas tak? Okey, jelas Okey, baik. Seterusnya kita tengok contoh-contoh. Barulah jelas kan? Okey, kalau tadi dah nampak bayang-bayang. Hari ni, sekarang ni kita nampak zahir dia pula. Okey, kita tengok hamzah atau alif yang atas tu. Okey, kita tengok contoh-contoh izhar khalqi untuk huruf alif atau hamzah. Okey, ghasikin iza. Ghasikin iza. Tengok tanwin bertemu dengan huruf alif yang berbaris bawah waktu ni. Yang ini yang sebelahnya, itu tanwin kan. Yang ni nun mati pula. Man utiya. Dia tak dengar pun. Kita baca dengan zahir. Man utiya. Ikut sama-sama. Man utiya. Okey. Bagi huruf ha, cuba tengok. Narun hamiyah. Ikut Ustazah. Narun hamiyah. Ada tak dengung? Tak ada dengung. Ustazah baca dengan jelas bagi tanwin tu kan. Okay, yang seterusnya. Wan har. Ikut Ustazah. Wan har. Okay, yang seterusnya huruf kha.
Zarratin khairan. Zarratin khairan. Okey, seterusnya man khaffat. Man khaffat. Okey, jelas? Yang ni baru 3. Kita tengok slide yang seterusnya untuk huruf ain. Okey, contoh-contohnya tanwin yauma izin an. Yauma izin an. Okey, Anin Naim tu sebenarnya sambungan tapi saya ambil an je. Okey. Yang seterusnya nun mati bertemu dengan ain pula. Wali an'amikum. Wali an'amikum. Boleh? Sebut sama-sama dengan saya? Boleh kan? Okey, bagi huruf ghain, ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Okey, nun mati bertemu dengan ghain. Min ghislin. Okey, min ghislin. Okey. Boleh? Okey, min ghislin. Okey, baik. Yang seterusnya huruf ha. Salamun hiya. Salamun hiya. Dan nun mati bertemu dengan ha. Anhu. Sama-sama. Anhu. Okey, baik. Jelas tak? Okey, kita akan nampak apabila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar yang 6 tu, maka kita baca dengan jelas tanpa dengung. Kat mana yang nak jelasnya? Jelasnya untuk kita sebut nun mati dan tanwin tu dengan jelas. Okey, tak ada dengung-dengung. Okey. Baik, yang seterusnya. Okey, untuk maklumat kamu semua, hukum izhar ni dia bukan hanya berlaku dalam 2 kalimah. Dia juga berlaku dalam 1 kalimah. Dia ada contoh-contoh yang saya dah tunjuk kat situ ya. Okey, ini bagi nun sakinah lah. Dia bertemu dengan 1 kalimah. An'amtu. An'amtu. Nun mati bertemu dengan ain dalam 1 kalimah. Yang sebelahnya 2 kalimah. Sama je. Okey, dia boleh berlaku izhar halqi ni dalam 1 ataupun 2 kalimah. Janji yang mestinya adalah apabila nun mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi. Tak kisahlah dalam 1 kalimah ataupun 2 kalimah. Boleh berlaku. Baik. Yang seterusnya, ni tips. Okey. Tips kadang-kadang kita nak kenal seseorang tu, dia ada tips-tips dia. Ni sekarang ni saya bagi tips nak kenal hukum tajwid bagi izhar halqi yang terdapat dalam Resam Usmani. Al-Quran yang kita pakai itulah. Okey, kita boleh perhatikan tips dia, kita boleh perhatikan pada bentuk tanwin dan juga tanda mati pada huruf nun tersebut. Okey, untuk izhar halqi dalam Resam Usmani, okey, boleh tengok huruf nun tu, tanda yang saya dah bulatkan warna merah tu, tanda nun mati tu, tanda mati pada huruf nun tu ditulis dengan jelas. Ditulis dengan jelas. Kan nama pun izhar, jadi dia jelas. Okey. Yang seterusnya untuk tanwin, sebab dia melibatkan 2 nun mati dan tanwin. Jadi kita lihat pada tanwin pula. Tanwin dia ditulis dengan garis yang sama panjang atau selari. Dia tak ada sengit-sengit tu kan. Kalau sengit-sengit tu bermakna dia kena dengung. Yang ni dia jelas, dia tak sengit-sengit. Dia ikut je. Nampak tak saya dah tandakan dengan dakwat merah tu, dia selari je. Dan manakala kalau untuk tanwin 2 di hadapan tu, baris 2 di hadapan tu dia simpul. Dia bukannya selari macam wow-wow tu. Tak, dia simpul. Itu tips yang kita boleh perhatikan dalam Resam Usmani. Lepas ni nanti awak tengok buka Quran, awak tengok apa beza dia. Mesti ada beza yang selari dengan yang sengit-sengit sikit tu. Okey? Okey, baik. Tugasan. Nak habis dah ni. Okey, baik. Tugasan yang perlu awak laksanakan, okey, dengan merujuk Al-Quran, kalamullah lah. Baca Quran awak boleh tengok dalam Al-Quran tu saya nak apa yang perlu awak buat ialah keluarkan hukum tajwid izhar halqi, yang maksud dia bagi setiap huruf tu kita datangkan 3 contoh ayat atau kalimah yang kemudian kita kena pasti hurufnya. Contohnya saya dah bagi kat sini, contohnya lah Hamzah. Saya bagi 2 tu, lepas tu catatan tu awak buat lah. Catatan tu awak buat.
nun mati bertemu dengan hamzah ataupun tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan huruf hamzah. Contoh. So ada 6. Ada 6 huruf. Setiap huruf satu huruf. Saya nak 3 contoh. Jadi 6 darab 3 berapa? 6 darab 3 berapa? Sebut. Betul. 18. Okey, boleh? Okey, itu sahaja dan saya berharap sangat sepanjang tempoh PKP ni duduk rumah bacalah Al-Quran. Tadabbur Al-Quran tu. Okey? Ini pun salah satu cara kita nak saya nak bagi awak sentuh Al-Quran tu, baca Quran tu, cari, iaitu cari hukum tajwid, izhar harki. Okey, nampaknya itu sahaja. Saya harap sangat penjelasan saya ni dapat dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, iaitu izhar. Okey, jadi boleh siapkan dalam buku tulis Al-Quran. Kan, kita ada 2 buku tulis, betul? Yang pertama Ulum dan Jawi, yang kedua Al-Quran. Okey, buat dalam buku tulis Al-Quran. Kalau tak ada buku Al-Quran, buku tulis Al-Quran, boleh juga buat dalam kertas. Nanti jangan lupa turn in dalam Google Classroom masing-masing. Kalau ada cikgu atau ustazah-ustazah awak lebih selesa dia hantar link, awak ikut link yang ustazah tu bagi. Tapi kalau saya Enam Mawardi, ustazah minta awak turn in kan. Ada setengah dia turn in tapi tak ada pula gambar. Jadi saya tak boleh nak check. Okey? Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.